Alhamdulillah kita mengikuti satu segmen perspektif pertanian dan agri makanan dan seperti yang kita berikan tadi ya, ini berkenaan dengan peranan Seksyen Industri Padi dalam menyokong perkembangan industri padi. Dan juga bersama dengan kita pada pagi ini Wali, kita bersama dengan Yang Mulia Puan Khairunisa binti Haji Omar Ali, merupakan ahli pembiakan tumbuhan kanan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar perpagian ini, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dan ya. kita difahamkan juga Puan kali kedua ni kan, berpagi alhamdulillah. Jadi satu topik yang menarik juga yang akan kita berikan kepada penonton kita ya, khususnya bagi WIS kita yang mungkin ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan peranan Seksyen Industri Padi dalam mendukung perkembangan industri padi. Jadi apa kata kalau kita mulakan terlebih dahulu mungkin dari segi pengenalannya ni Puan, mungkin dapat mengongsikan bersama dengan penonton kita. Okay, terima kasih. Seksyen Industri Padi adalah merupakan salah satu seksyen di bawah Jabatan Pertanian dan Agri Makanan yang berperanan untuk membangunkan industri padi yang kita ni tahu memang penting untuk mendukung sekuriti makanan negara kita ni. Dan di bawah seksyen ini terdapat 4 buah unit, iaitu unit kemajuan industri padi, unit biji benih padi, unit penyelidikan padi dan juga unit pemindahan teknologi. Baik, itu dia ya peranan Seksyen Industri Padi dalam mendukung perkembangan industri padi ini tadi ya. Jadi ramai juga ingin mengetahui ni sebenarnya apa fungsi utamanya ni? Maksud saya bahagian ini. Okey, terima kasih. Fungsi utama bagi Seksyen Industri Padi adalah merancang dan melaksanakan program-program bagi mendukung peningkatan keluaran padi dan beras negara bagi memastikan ianya berdaya maju dan berdaya tahan bagi jangka masa yang panjang. Jadi sustainability itu pentinglah. Betul. Dan fokus utama Seksyen Industri Padi pada masa ini adalah untuk meningkatkan pengeluaran padi dan beras negara melalui peningkatan produktiviti dengan penggunaan varieti berhasil tinggi. Ini adalah kerana tapak yang sesuai pada masa ini adalah sangat terhad. Jadinya walaupun macam itu, kita ni masih lagi perlu meningkatkan pengeluaran padi walaupun dengan keluasan yang ada pada masa ini. Ada latar belakang Seksyen Industri Padi ini yang mungkin boleh dikongsikan ni Puan? Okey, jadinya Seksyen Industri Padi ini ia di bawah bahagian industri padi. Salah satu seksyen sejak tahun bila ni? Memang sudah lama lah. Sudah lama ya. Sudah lama. Dan kita ni memang dapat melihat perkembangannya begitu memberangsangkan ya. Beberapa tahun kebelakangan ini industri padi semakin diketengahkan sebenarnya ni di negara kita di Brunei Darussalam, begitu juga kepada peladang-peladang baharu ni ya. Jadi peranan dalam mendukung meningkatkan keluaran padi negara ni macam mana tu Puan? Kalau boleh dijelaskan. Terima kasih. Jadi setiap unit-unit di bawah seksyen ini ia ada peranan masing-masing. Okey, jadi unit kemajuan industri padi ini ia berperanan untuk memantau dan memastikan ladang-ladang yang diusahakan oleh peladang-peladang ini diusahakan dengan sepenuhnya. Jangan ada yang kosong lah. Dan pengurusannya pun mesti betul. Okey. Dalam pada masa yang sama, unit ini juga memantau prestasi ladang iaitu dengan pemantauan produktiviti. Dan memastikan peladang-peladang ini berupaya untuk mengeluarkan hasil yang optimal dan memastikan sebarang cabaran yang dihadapi itu dapat ditangani dengan segera. Unit ini juga berperanan untuk menyelaras berkenaan penerimaan hasil padi di bawah skim bantuan harga padi di antara jawatan pertanian di antara peladang-peladang padi dan syarikat yang dilantik untuk memproses padi yang diterima, iaitu syarikat Wasan Milling Company Sdn Bhd yang mana merupakan sebuah syarikat berkaitan kerajaan. Bagi unit biji benih padi pula, ianya berperanan untuk memastikan peladang-peladang mempunyai bekalan benih padi yang diakui atau certified data berkualiti tinggi dan bebas daripada risiko musuh perosak dan penyakit. Ini adalah penting sebagai asas kepada pengeluaran hasil yang tinggi. Ini melibatkan pemeriksaan dan jika diperlukan perlu rawatan ke atas biji benih yang dibekalkan kepada peladang. Baik, ya tadi dari segi unit kemajuan industri padi ya, yang memainkan peranan memantau status-status padi lah ya, ataupun sawah-sawah padi yang ada di negara kita di Brunei Darussalam. Dan penting juga rasanya ya dari unit biji benih padi tadi membekalkan benih-benih padi yang berkualiti tinggi kepada para peladang-peladang di negara kita di Brunei Darussalam ya. Jadi masing-masing pastinya dengan inspection, pemeriksaan dan juga sebagainya sebelum mereka ini
menanam biji-biji benih padi ini tadi ya. Selalunya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para peladang di negara kita di Brunei Darussalam ini apa saja kan Puan? Okey, dari segi kita ni start dengan biji benih padi. Jadi biji benih padi, sebahagian biji benih padi ini adalah diimport daripada luar negeri. Jadinya kita perlu memastikan bahawa biji benih padi ini adalah bebas daripada musuh perosak, penyakit dan juga rumpai. Jadi disebabkan itu kita ni memerlukan pemeriksaan. Inspection ini tadilah ya. Ya, jadi kalau diperlukan kita perlu merawat sebelum ianya ke ladang peladang. Sebabnya jika ia sudah di ladang peladang semakin susah untuk dikawal. Betul. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau tadi Puan ada mengongsikan berkenaan dengan peranan dalam unit kemajuan industri padi dan juga unit biji benih padi, mungkin ada untuk unit seterusnya ni Puan. Ya, okey. Unit penyelidikan padi pula ia berperanan melaksanakan aktiviti-aktiviti penyelidikan bagi menilai dan mengenal pasti varieti-varieti padi yang sesuai yang boleh disyorkan kepada peladang-peladang padi ketania. Jadi antara kriteria-kriteria penting yang perlu ada adalah ianya perlu mempunyai hasil yang tinggi dan ianya tahan kepada perosak dan penyakit tanaman di negara Brunei Darussalam. Jadi ini adalah penting. Dan juga yang paling penting kualiti rasa tu mesti ngam ataupun cita rasa. Ya, betul. Pengguna ketani. Betul. Dan seterusnya aktiviti penyelidikan padi ini ia mesti ongoing. Sentiasa dilaksanakan kerana pada lazimnya varieti-varieti ini hanya dapat ditanam beberapa musim sahaja. Kerana selepas beberapa musim ketahanannya terhadap penyakit dan musuh tanaman akan mula menurun. Jadi untuk memastikan peladang-peladang ketani mempunyai benih padi yang unggul, varieti padi yang unggul, jadi ketani mesti sentiasa melaksanakan penyelidikan padi ini. Kalau boleh berkongsi apa sahaja jenis-jenis padi yang pada ketika ini ada di negara kita ni Brunei Darussalam? Yang paling banyak pada masa ini ialah Sembada 188 yang mana adalah dilancarkan pada tahun 2018 dan ditanam di kawasan-kawasan berpengairan yang mempunyai sumber pengairan. Ianya merupakan padi hybrid. Dan di samping itu juga kita juga ada MRQ 76, PDR 5 dan juga varieti-varieti tradisional yang lain, pusu, bario dan ladan. Baik, Sembada 188 tadi ya. Kalau ia punya penghasilan macam mana tu Puan? Okey, penghasilannya pada masa ini mengikut purata pengeluaran di ladang boleh mencapai sehingga 5 ke 6 metrik tan sehektar. Jadi tapi yang penting adalah ianya perlu kawasan yang mempunyai pengairan yang boleh menggunakan teknologi-teknologi seperti mekanisasi dan sebagainya. Sebut-sebut bagian teknologi ini saya suka ni. Apa dia unit pemindahan teknologi? Mungkin boleh dikongsikan bersama kita. Terima kasih. Unit pemindahan teknologi ia berperanan untuk memindahkan teknologi-teknologi yang dibangunkan ataupun dikenal pasti kepada pengusaha-pengusaha ketania. Jadi di samping itu juga unit ini berperanan untuk melaksanakan dan menyelaras pembangunan kapasiti pengusaha. Sebab disebabkan teknologi ini sentiasa berubah-ubah. Jadi ketani mesti sentiasa memindahkan teknologi yang baru kepada pengusaha yang mana platform yang kami gunakan selalunya adalah Sekolah Peladangan Pengusaha Padi yang telah diungkayahkan sejak tahun 2010 lagi. Jadi konsep Sekolah Peladangan Pengusaha Padi ini adalah untuk melatih pengusaha-pengusaha in best practices ataupun amalan terbaik pengurusan padi yang dimudahkan dan diringkaskan melalui check system. Contohnya menggunakan biji benih yang diakui certified, diakui baik. Jadi kalau sekiranya peladang ada menggunakan certified seeds, jadi check. Jadi ringkas untuk pengusaha. Ya, alhamdulillah tu ya yang kita dapat ketahui daripada segi peranannya dalam mendukung peningkatan keluaran padi negara di negara ketania. Ingin kita ketahui juga apa usaha-usaha yang telah pun dilaksanakan dalam minyak kita ni meningkatkan pengeluaran padi negara ni. Okey, terima kasih. Jadi
usaha-usaha yang dilaksanakan secara keseluruhannya yang didukung oleh Jabatan Pertanian dan Agri Makanan adalah satu, memastikan ladang-ladang yang diusahakan itu diusahakan dengan sepenuhnya. Yang kedua, membantu meningkatkan produktiviti ladang melalui penggunaan varieti berhasil tinggi seperti benih padi hybrid yang tahan kepada musuh perosak dan penyakit serta pengurusan ladang yang sempurna. Yang ketiga, menyediakan teknologi-teknologi yang bersesuaian seperti pengurusan tanaman yang lebih cekap menggunakan drone dan sensor contohnya. Yang keempat, menyediakan benih yang diakui berkualiti tinggi dan memastikan bukan saja benih tapi semaian padi yang dibekalkan kepada peladang pun berkualiti tinggi. Yang kelima, menjalankan kerjasama penyelidikan dengan agensi-agensi luar seperti syarikat Yonglongping Co-Limited daripada negara China ataupun International Rice Research Institute bagi menilai dan mengenal pasti teknologi-teknologi bersesuaian termasuklah varieti padi untuk digunakan di negara Brunei Darussalam. Yang keenam, menyediakan infrastruktur asas seperti jalan ladang, elektrik jika diperlukan, sistem pengairan dan saliran yang bersesuaian untuk ladang-ladang padi di negara Brunei Darussalam. Dan yang ketujuh, memberikan khidmat nasihat kepada peladang-peladang dengan pengurusan tanaman dan juga pengurusan ladang, contohnya pengurusan air, pengurusan tanah, pengurusan lepas tuai dan juga pengawalan musuh perosak dan penyakit. Baik, banyak ya kalau kita dengarkan tadi usaha-usaha yang telah pun dilaksanakan ya bagi memastikan adanya peningkatannya dalam pengeluaran padi di negara kita ni Brunei Darussalam ya. Jadi ingin juga kita ni ketahui ni sejarah dan juga perkembangan terkini industri padi di negara kita ni Brunei Darussalam ini, Puan. Baik. Alhamdulillah, pencapaian industri padi pada tahun 2022 tahun lepas mencatatkan pengeluaran padi sebanyak 3,563 tan metrik padi iaitu bersamaan dengan 8% keperluan negara. Setakat ini keluasan penanaman padi mencatatkan seluas 890 hektar. Wow. Kawasan penanaman padi yang diusahakan oleh 444 orang peladang yang mana sebahagian besarnya sebenarnya berada di daerah Brunei Darussalam. Jadi, alhamdulillah, hampir separuh daripada ladang-ladang tersebut telah pun menanam ataupun beralih kepada penggunaan varieti padi Sembada 188. Di samping Sembada 188, pihak jabatan dengan kerjasama peladang-peladang padi juga sedang melaksanakan projek rintis penanaman Yuan 158 yang merupakan salah satu varieti yang menunjukkan potensi mampu mengeluarkan hasil yang tinggi. Dan pada masa yang sama, pihak jabatan Pertanian dan Agri Makanan giat melaksanakan kerja-kerja penyelidikan agar kita dapat mengenal pasti lebih banyak varieti-varieti yang boleh mendukung industri padi kita ni di masa akan datang. Di samping itu juga, antara kemajuan lain yang telah dicapai, fasa 2A bagi kawasan kemajuan pertanian kandol telah pun siap dilaksanakan, yang mana keluasan ladang KKP kandol pada masa ini yang dapat ditanam adalah seluas 174 hektar. Dan kawasan tersebut diusahakan oleh syarikat Padiko Sdn Bhd, iaitu salah sebuah syarikat berkaitan kerajaan juga. Dan diharapkan ianya akan terus menyumbang kepada peningkatan keluaran padi negara. Dan sebagai usaha meningkatkan kualiti beras yang dihasilkan, pengkorporatan kompleks pemprosesan padi dan beras juga telah dilaksanakan, yang mana ianya pada masa ini dikendalikan oleh syarikat Wasan Milling Company Sdn Bhd. Itu dia ya, gembira kita mendengarkan apabila tahun lepas sahaja pengeluaran padi ya, beraslah di negara kita ni Brunei Darussalam memenuhi 8% daripada keperluan rakyat dan juga penduduk di negara kita ni Brunei Darussalam. Jadi besarlah harapan kita ni ya, supaya pengeluaran padi di negara kita ini akan dapat memenuhi 100% ya, dan seterusnya padi di negara kita di Brunei Darussalam ini akhirnya nanti akan dapat diekspor ya ke luar negara untuk dinikmati oleh di perniagaan antarabangsa ni. Betul sekali, alhamdulillah. Dan kita percaya juga dalam dan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan ini memberi peluang juga kepada peladang-peladang untuk mengetahui lebih lanjut lagi berkenaan dengan industri padi. Jadi biasanya ada mungkin dilaksanakan juga antara jerayawara ataupun taklimat khususnya untuk memberikan bimbingan ataupun tunjuk ajar juga kepada peladang-peladang. Macam mana tu, ada pernah melaksanakan? Seperti yang saya sebutkan tadi, memang sentiasa dilaksanakan taklimat-taklimat
bagi meningkatkan kapasiti pengusaha-pengusaha padi dan juga memberikan pendedahan kepada orang ramai yang ingin berkecimpung di dalam industri ini, iaitu melalui Sekolah Peladangan Pengusaha Padi yang dilaksanakan selalunya di setiap daerah. Ini adalah untuk memudahkan peladang-peladang petani tidak payah ke daerah-daerah lain untuk mengikuti taklimat tersebut. Difahamkan tadi ya, 890 hektar kawasan penanaman padi diusahakan oleh 444 orang peladang ya. Jadi mereka ini muda-muda kah ataupun mungkin boleh dikongsikan statistik mengenai dengan para peladang padi kita ni Adini? Okey, memang diakui pada masa ini kebanyakan peladang-peladang padi kita ni sudah berumur. Jadinya sebagai salah satu cara untuk menggalakkan participation ataupun penglibatan belia di dalam industri padi ini, pihak Jabatan Pertanian Negeri Makanan juga bekerjasama dengan Pusat Pembangunan Belia untuk menarik lebih banyak minat belia-belia untuk berkecimpung di dalam industri padi ini, dan mereka ini diberikan bantuan seperti tapak dan juga bimbingan untuk mereka memulakan industri padi ini. Ya, menceburkan diri ya dalam industri penanaman padi ini. Besar juga harapan kita ni untuk melihat muda belia kita ni ya untuk mengusahakan tanaman padi di negara Brunei Darussalam ya. Kerana sayang sekali kita melihat industri padi ini adalah suatu yang kata orang mempunyai potensi yang sangat tinggi ya di masa hadapan. Di samping sekuriti makanan, ianya juga adalah makanan asasi ya, bukan saja di negara kita di Brunei Darussalam, tapi kalau saya kira memang di rantau Asia ini ya. Jadi ada peluang dan juga potensi yang besar di sana untuk kita diceburkan diri ataupun bergiat aktif dalam bidang explore ya, bidang industri padi ini tadi Puan. Mereka ingin mengikutinya ni ada tata cara kah ataupun mungkin kan tahu bertanya-tanya maklumat lanjut macam mana tu Puan, maklumat lanjut lah ya. Okey, terima kasih. Jadi untuk mendapatkan maklumat lanjut, mereka orang ramailah dan juga peladang-peladang padi boleh menghubungi Seksyen Industri Padi, Bahagian Industri Padi di Ibu Pejabat Jabatan Pertanian Negeri Makanan melalui talian 2388-048. Baik, penghujung rancangan wawancara kita ini Mahirah ya. Pastinya mungkin ya ada nasihat yang ingin disampaikan dan juga mungkin ada perkongsian akhir ya yang ingin dibawakan kepada penonton-penonton kita ini Puan. Okey, terima kasih. Jadi sebagai kata akhirlah, seperti mana yang dinyatakan tadi, tapak yang sesuai untuk tanaman padi memang terhad. Tapi bagi orang ramai perlu diketahui bahawa terdapat banyak lagi peluang-peluang di dalam industri padi ini jika kita ni melihat dari keseluruhan rantaian nilai industri padi tersebut. Jadi antaranya sebagai pengeluar biji benih padi, pembekal bahan-bahan input seperti baja dan kimia pertanian, pembekal perkhidmatan jentera ladang seperti perkhidmatan menanam menggunakan jentanam ataupun menuai menggunakan jentuai, perkhidmatan pengurusan tanaman contohnya penyemburan kimia menggunakan drone, perkhidmatan mengering dan membersihkan padi dan perkhidmatan pengangkutan padi. Jadi bukan saja sebagai peladang padi tetapi juga kepada memberikan perkhidmatan-perkhidmatan tertentu dalam keseluruhan rantaian nilai industri padi tersebut. Wow, baru terbuka minda saya sebenarnya ya. Dari tadi bercerita ini hanya berfokus kepada menanam padi, menuai, menanam padi, menuai, dijual. Rupa-rupanya ada lagi aspek-aspek lain ya yang perlu diambil perhatian. Pesticide sebentar tadi ya. Jadi ada juga pembajaan, pengeluar biji benih. Wow. Jadi sangat luas sekali untuk ada telusuri. Jadi tidak ada kata orang alasan lagi lah untuk tidak bergiat aktif ya dalam pengeluaran padi ini. Tanahnya dia lagi banyaknya. Tetapi padahal bahagian-bahagian lain, peluang-peluang lain masih lagi ada. Betul sekali. Jadi itulah sebenarnya kita kongsikan sekali lagi bagi mereka yang mungkin ingin mendapatkan maklumat lanjut ya berkenaan dengan penanaman padi atau peluang perniagaan dalam industri padi. Habis kita bolehlah menghubungi di talian 2388-048. Jadi kita ulangi sekali lagi 2388-048. Kita percaya segmen kita kali ini memang mendapat sambutan yang baik
baik juga ya, khususnya yang menyaksikan kita, iaitu berkenaan dengan peranan Seksyen Industri Padi dalam mendukung perkembangan industri padi. Ya, apapun Ribuan, terima kasih. Kita ucapkan buat Yang Mulia Puan Khairunisa binti Haji Omar Ali, ahli pembiakan tumbuhan kanan ya, yang telah pun berkesudian bersama kita pada pagi ini dalam rancangan Rampai Pagi menerusi segmen pertanian ya, dan juga agri makanan, peranan Seksyen Industri Padi dalam mendukung perkembangan industri padi khususnya di negara kita ni, Brunei Darussalam ya. Apapun Ribuan, terima kasih. InsyaAllah maju ke depan kita ni ucapkan, dan ada kesempatan kita ini akan bersama lagi dengan mungkin perkongsian yang lain pula. Sehingga waktu itu tiba Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.